Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa alayka mustata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni, pada hari yang penuh barakah, di bulan yang penuh barakah. Allah izinkan kita lagi untuk bersiaran pada siri yang final, terakhir, pada Jumaat yang terakhir untuk edisi khas Ramadan PKPB, Perintah Kawalan Perasaan. Ingat, ibrah antara PKP ini adalah kita dah berjaya memahamkan diri kita bahawa hidup ini agama menekankan tentang perintah untuk menundukkan perasaan. Jadi kita namakan PKP, itu perintah kawalan perasaan. Memang itu perintah Allah SWT suruh kita untuk menundukkan nafsu kita. Allah marah kita untuk bertuhankan nafsu. Maka perintah kawalan perasaan itu selayaknya untuk kita pakai sampai bila-bila sebenarnya. Bukan sekadar ikut edisi PKP, perintah kawalan pergerakan, tetapi perintah kawalan perasaan dulu, kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, summa alhamdulillah. Berbanyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini kita diberikan, direzekikan dengan nikmat yang cukup besar, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu? Nikmat untuk kita berada di dalam ketaatan. Nikmat untuk kita berada di dalam suasana majlis ilmu. Itu nikmat yang paling besar, sidang jemaah mata Allah SWT. Nikmat kita berada menjadi sebagai orang yang beriman. Nikmat untuk kita berada di dalam menjalankan ketaatan. Bukan semudah yang disangka untuk menjalankan ketaatan. Kerana ketaatan itu dengan biiznillah. Buktinya adalah apabila dilaungkan azan, yakni muazzin melaungkan azan, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dua-dua. Salah itu akhirat. Falah itu kejayaan dunia akhirat. Salah itu tetap pasti tentang solat. Falah itu tentang kejayaan dunia akhirat. Jawabnya apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kuasa kita. Siapa yang mengatakan bahawa dirinya berdaya dan berkuasa, maka dia telah melakukan syirik khafi. Syirik khafi. Dia telah menyatakan bahawa dirinya ada daya untuk melakukan amalan. Saya berdaya, Ustaz. Saya berkuasa. Tidak boleh. Kita hanya berikhtiar saja. Kita hanya berikhtiar sahaja. Kita tiada daya untuk melaksanakannya. Sekiranya Allah tidak memilih kita. Dalam surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kendaki. Jadi untuk Allah pilih kita,
untuk Allah letakkan kita dalam kebaikan, maka di situlah Allah berikan kita tugas untuk kita pula ikhtiar untuk ke arah itu. Usaha kita ke arah perkara kebaikan. Nampak? Kita kena ada usaha kita untuk pergi pada kebaikan. Sebagai contoh pagi ni, usaha nak dengar. Ada akal, ada fikiran, ada telinga, ada mata, ada mulut Allah bagi ni. Untuk kita gunakan untuk usaha ke arah kebaikan. Nampak tidak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu pada perkara kebaikan. Tolong diri itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nampak? Jadi ajak diri itu, usahakan diri untuk ke arah kebaikan, dan sekiranya usaha itu telah ada, maka Allah akan pilih. Bawa datang pilih. Adapun Allah dah pilih kita dah pun sebenarnya. Di dalam ilmunya dah tertulis di Lauhul Mahfuz siapa yang terpilih di kalangan yang terpilih. Jadi tandanya apabila orang yang terpilih itu, apabila Allah gerakkan dia, tergerak hatinya nak, contoh menonton live kita pada pagi ini. Tergerak hati untuk terus istiqamah dalam majlis ilmu. Tergerak hati untuk terus menggali dan mendalami majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi lagi bila dah menggali, pilihan Allah Ta'ala pula Allah kembangkan lagi. Yang ni apa? Allah bagi dia faham. Allah bagi dia faham. Sebab ada orang mengaji tak faham-faham. Ada orang menuntut ilmu banyak tapi tak faham-faham. Apa maksud tak faham-faham? Iaitu dia tidak mendapat nikmat daripada hasil amalan menuntut ilmu tu. Apa pun cabang menuntut ilmu ni, nikmat daripada menuntut ilmu ni, dia akan mendapat kefahaman di dalam kehidupan. Tidak dikira orang itu menuntut ilmu sekiranya kehidupan dia tidak ada perubahan. Tidak kira. Sebab tu Allah kata mesti beza orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu dan orang yang tak tahu. Mesti ada perbezaan. Jadi Allah pilih pula apabila ada pula kesungguhan nak menuntut ilmu, kesungguhan untuk mengamalkannya, maka Allah pemberikan kefahamannya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman. Jadi kefahaman ni yang buah yang sangat mahal sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi pada pagi yang penuh barakah ni, mudah-mudahan untuk isi yang ini adalah isi yang akhir Jumaat. Tapi insya-Allah sekiranya takdirnya besok kita 1 Syawal, maka bermulalah episod baru untuk bual bicara ilmiah. Semua saya akan bagi tahu bila bermulanya kembali. Dan insya-Allah kita akan berlangsung sehinggalah berakhirnya PKP, dan kita akan teruskan kuliah online ini, dan saya akan berikan jadual yang berkala supaya kita boleh mengikuti secara langsung. Bagi yang mungkin ada kekangan dari tempat nak datang, jadi Allah dah bagi hikmah dah rupanya. Macam mana pun keadaan, kita kena usahakan dengan nikmat dunia yang ada ni, kita kena bawakan dia untuk kita mendekatkan diri pada Allah melalui cara kita menuntut ilmu dengan kaedah online. Walaupun online, tapi kita bersungguh-sungguh seperti kita berhadapan depan-depan, kan? Walaupun saya tak nampak sidang jemaah mata Allah SWT, bila nampak komen tu, nampaklah tu. Sebab tu saya beri izin komen lah. Biar ramai komen, tak apa, tak ada masalah. Sebab mandangkan tak nampak depan-depan. Tapi kalau depan-depan tak payah komen banyak-banyak gitu, tak jadi kuliah kita. Tak jadi kuliah kita. Jadi Alhamdulillah sidang jemaah mata Allah SWT, bagi yang mengikuti dari awal Ramadan, dan kita hari ini dah masuk ke 29 Ramadan. Apa tajuk kita? Daripada cetusan awal Ramadan itu, Road to Jannah, Back to Fitrah. Road to Jannah, Back to Fitrah. Dan ini baru permulaan sidang jemaah mata Allah SWT. Mana yang baru mengikuti kelah hakikat kehidupan ni, ini baru permulaan. Sebab dalam nak kita memahami kebenaran hakikat, ingat, kita ada fasa-fasa yang perlu kita lalui. Yang benar itu perlu dilalui dengan kita kena hancurkan yang batil dulu. Sebab ingat, kita berada di alam dunia. Dunia ni adalah batil. Jadi banyak isu-isu dunia yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, baru nampak apakah yang sebenar. Sebagai contoh, kalau kita nak temui permata. Permata itu tempatnya di dalam tempat dia. Kita kena gali dia.
Jadi sebelum nak jumpa permata, kita kena jumpa dulu benda-benda bendasing. Jumpa benda-benda tak perlu, buang, 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 korek, buang, gali, buang. Lama tidak? Lama. Sama juga nak cari emas. Sebelum nak jumpa emas tu, dia bukan tiba-tiba jumpa emas. Dia jumpa hampas dulu. Dia jumpa lumpur dulu. Dia jumpa benda-benda yang tidak diperlukan dulu. Jadi sama juga dengan pengajian hakikatun. Jangan ingat kita dah tahu, kita, tak apa. Tidak, Sina Jemaah Mata Allah SWT. Sebab itu ada orang dia menggali agama. Itu sekadar tahu saja. Tapi dia tidak jumpa tentang titik dia. Kun, titik itu. Apa titik kun tu? Titik agama tu apa dia? Apakah sebenar-benar nikmat beragama tu? Ni kata guru saya ni. Boleh catat ni, Sina Jemaah Mata Allah SWT. Apakah nikmat sebenar-benar beragama tu sebenarnya? Ni kalam hikmah pada guru saya. Nikmat beragama itu apabila titik yang bertemu pada tempatnya. Apa dia? Hidup bertuhan. Itu dipanggil ihsan. Itu Nabi kata. Dia akan merasakan dia bersama dengan Allah. Anytime, anywhere, everywhere. Nak rasa bersama dengan Allah ni, dia kena hancurkan dunia satu persatu, satu persatu, satu persatu. Nak hancurkan dengan ilmu, itu lebih baik daripada Allah hancurkan dengan kuasanya. Allah hancurkan suami dengan bergaduh, cerai-berai, tinggallah sebatang kara. Mula renung balik. Renung balik, siapa yang sayang. Kalau tak bercerai hidup pun, Allah cerai matikan. Allah matikan suami itu, ataupun Allah matikan isteri itu. Mati dua-duanya. Mati salah seorang dia. Ataupun Allah tinggalkan orang yang selalu berdamping dengan kita. Kita sangkakan dialah yang membantu kita. Kita sangkakan dialah yang memberikan kesan dalam hidup kita. Maka ketika Allah nak perkenalkan, Allah nak berikan kita nikmat beragama, Allah akan hilangkan segala kebergantungan selain dia. Itulah nikmat beragama. Sebab tu orang tak mahu dengar. Susah nak suruh orang dengar. Sebab saya ada baca tadi tu adanya hilang kawan, Ustaz. Memang itulah agama. Agama ni adalah menyampaikan kebenaran. Yang ini hidup hanya dengan Tuhan. Apa ni? Apa bila sebut hanya dengan Tuhan, maknanya dengan Allah. Kalau tidak hapuskan dengan ilmu, yang ini kejahilan, hapuskan kejahilan dengan kefahaman. Kalau tak nak faham melalui jalan ilmu, tak nak bersusah-susah, tak nak bersusah-susah menuntut ilmu, tak nak faham, tak nak tadah telinga, tak nak perit telinga dengar, Allah akan peritkan melalui ujian. Sebab tu orang jumpa ustaz berkali-kali, sebab Allah nak pilih. Sebab nikmat beragama itu hidup dengan Allah. Nampak tidak? Kenapa ada orang benci ustaz? Bukan benci saya. Maknanya, bukan siapa-siapa saja. Apabila orang ada masalah dunia, yang ada dalam ni, bagi nasihat, Allah ada, kita balik pada Allah. Ingat, senang kau orang nak terima. Dia ada masalah suami isteri. Contoh, yang dalam kuliah ni, dalam online ni. Orang tengah ada masalah suami isteri. Tiba-tiba kita kata, baliklah pada Allah. Diri yang salah. Lihatlah hakikat. Yang ada itu Allah. Masalah sekarang suami saya masalah ni. Bukannya ada Allah. Orang tak suka. Yang ada masalah duit. Orang nak duit. Yang ada masalah suami, orang nak suami. Yang ada masalah isteri, orang nak isteri. Ada yang masalah sakit, orang nak sihat. Orang nak benda yang terus dia ada masalah tu. Sedangkan masalah utama diri itu adalah nak kenal Allah. Sebab tu saya tulis dalam nukilan pagi yang saya tulis tentang, bukan pagi, kemarin, tentang rezeki kan. Antara musibah yang terbesar yang menghalang yang datang pada seseorang hamba itu adalah terhalang dia daripada mengenal Allah. Mengenal itu dengan merasai tentang kewujudan dan kekuasaan Allah. Nak jawapan puaskan nafsu je, nak jawapan nak perasaan je. Benar. Sebab itu kita nak jawapan yang sedapkan perasaan kita. Kita mencari hakikatnya, sidang jemaah mata Allah SWT. Di saat kita bermasalah, kita mencari orang yang boleh backup kita. Kita cari orang yang boleh bersependapat dengan kita. Yang boleh mengiyakan apa yang kita nak. Nampak? Kalau kena dengan ilmu hakikat,
masalah yang mendatang. Contoh, saya buat statement. Sakit hati saya, Ustaz. Sakit hati saya. Orang yang sakit hati, asyik sakit hati, jumpa dengan ilmu hakikat, ilmu kebenaran, dia akan jawab apa? Sakit hati sebab hati kamu sakit. Awak nak jawab? Marah tak orang dengar gitu? Nampak tidak? Kita jauh, kita sendiri pun. Bila kita ada sakit hati, selama ni kita duk faham sakit hati. Percaya tidak? Sakit hati itu kerana hati itu sakit. Ni jawapan dia. Selama hari ni kita cari jawapan kat luar tak? Nak ilmu kebenaran. Nak orang dengar. Orang tengah sakit hati, kalau Allah tak pilih dia, Allah tak berikan dia hidayah dan petunjuk, yahdillahu nurihi may yasha. Orang tengah sakit hati, kita kata hati kamu yang sakit, tak kena penampar. Orang tu tengah sakit hati. Orang tu tengah tak puas hati dengan orang. Orang tu tengah tak puas hati dengan keadaan dia. Orang tu tengah melihat luar. Melihat luar. Agiar, benda. Tiba-tiba datang kita nak nasihat tengok dalam. Memang orang kata cari naas. Tapi kalau Allah nak pilih dia, Allah akan lembutkan hati dia. Betul Ustaz. Betul lah Ma. Betul lah Jijah. Aku ni nampak ada yang tak kena kat hati aku ni Jijah. Iyalah. Aku dah kata dah Jah. Ni Jijah pula. Asyik Ma dia Jijah lah pula. Nampak tidak? Sebab itu Nabi SAW itu peringkat awal untuk menghancurkan kebatilan itu mendapat tentangan. Sekarang ni kita berada pada selagi orang ada masalah yang dikaitkan dengan hati, tak puas hati, itu jawapannya mesti berbalik pada kebenaran. Kalau masalah tu masalah yang hanya melibatkan teknikal, itu masalah luaran je lah. Contoh masalah tak tahu solat, tu fikir. Masalah tak tahu tentang macam mana nak uruskan zakat, fikir. Tentang macam mana nak solat nanti Aidil Fitri, fikir. Masalah-masalah furuk ataupun tu semua fikir. Masalah tentang fikrah, fikiran bagaimana kaedah melaksanakan agama dari sudut syariat. Tapi kalau datangnya orang-orang yang kata saya tak puas hati lah Ustaz, saya resah lah Ustaz, ni kaedah saya nak bagi tahu ni. Sembah mata Allah SWT. Bila ada satu rungutan, ada satu keadaan yang keluar dari lisan, ini seakan-akan memberikan gambaran situasi dia itu tidak memberangsangkan. Itu masalah hati. Seperti guru saya kata tadi, nikmat beragama tu dengan Allah. Selagi kau tak rasa hidup kau dengan Allah, kau akan susah hati. Dan saya pernah tanya ni dulu ni cerita ni. Tahun 2013. Sekadar mengadu. Mengadu je. Biasa kita ni kan kaki mengadu. Kita ni kan kaki mengadu, kaki bercerita. Ada masalah sikit nak cerita. Biasa. Fitrah, adat kita bukan fitrah, adat. Ada masalah, ada cerita masalah. Kadang tu boleh macam buat tesis lah. Kalau nak nyang-nyang, ni saya bagi tip lah. Yang mana nak komen-komen, yang tanya saya tu kan. Baguslah, bagus tanya. Bagus, saya galakkan bertanya, tapi kalau tunggu saya nak jawab, sabarlah ya. Bila saya sampai masa jawab, saya jawab lah. Nak tanya-tanyalah. Cuma saya bagi tip lah. Kadang-kadang kalau kita bertanya, banyaknya masalah daripada minta pendapat. Kita akan cerita masalah, baru apa pendapat. Habis Ustaz, kalau cerita masalah, macam nak cerita pendapat? Cukup bagi tahu saya ada masalah je. Hati saya rasa tak puas lah Ustaz tentang hubungan rumah tangga ni. Cukup. Saya akan tanya, hati itu puas ke tidak? Sakit ke tidak? Sakit hati saya, tak puas hati. Okey, kita tahu dah apa masalah dia. Yang ada tu simptom. Simptom masalah je. Suami perangai gitu gini. Itu asbab. Asbab je. Anak macam ni gini. Asbab. Saya jumpa dengan orang begini. Itu asbab. Semua asbab. Cuma ketika doktor tanya, doktor tanya, ada pening tidak? Ada sakit perut tidak? Ada macam nak muntah-muntah ke? Ada kan tanya. Oh, ini gini. Macam COVID lah. COVID-19, simptom dia banyak. Tapi bila dia tanya, tengok pernafasan lemah, jangkitan. Macam tu lah. Bila kita tengok dia macam hati dia tak stabil lah. Ya, yelah, adat lah, anak-anak pula
perbincangan hati ni dia kaitkan dengan perasaan, malah salah tukar pula tu. Perasaan tu disebut hati, hati tu jadi perasaan. Terbalik. Nampak tidak? Jadi bila kita tanya, tengok dia merungkai tu dengan berbau luahan perasaan. Ada luahan perasaan. Tak apalah, saya tak salahkan benda tu. Cuma itulah keadaan kita. Dan saya ketika bertanya dengan guru saya, tak adalah panjang, sikit je. Tanya sikit je. Tanya kenapa kalau ada orang tak puas hati dengan kita. Itu je. Kenapa ada orang tak puas hati dengan kita? Soalan itu. Tahu dia jawab apa? Dia jawab, aku tahu perangai kau macam mana. Itu dia jawab. Bukan dia jawab perangai orang yang menyakitkan kita. Nampak? Nak cerita lah ni, kenapa lah. Ni. Nak kita orang tak suka orang ini. Itu tak suka, ni tak suka. Kita kau nak cari jawapan lah dah. Tiba-tiba balasnya, aku tahu perangai kau macam mana. Habis cerita. Nampak tidak? Habis cerita. Maknanya, kalau keadaan sekeliling itu hanya keadaan, tapi kalau terkesan sehingga boleh mengganggu jiwa, malah perasaan pula yang menguasai jiwa. Hidup dengan perasaan. Perasaan ni boleh dua ya. Perasaan gembira, perasaan sedih. Kalau hidup dengan gembira je, happy je pun problem juga. Sikit-sikit fun, sikit-sikit function, sikit-sikit happy-happy, sikit-sikit gelak-gelak, sikit-sikit ya kita enjoy, sikit-sikit ya kita kena seronok-seronok. Kalau banyak gelak-gelak, banyak seronok-seronok, itu ikut perasaan tu. Nak ramai-ramai, nak function sana, nak function sini, nak diperhatikan, itu perasaan gembira. Kalau hidup hanya berorientasikan perasaan, dia telah dikuasai oleh perasaan. Orang yang macam ni dia menutup kesedihan. Sebab tu kata menutup kesedihan tu. Sebab dia terlampau nakkan kegembiraan. Dia terlampau nakkan gembira. Tak nak sedih-sedih lah. Nampak? Dia cerita juga tak nak sedih. Jangan sedih-sedih. Kita bayangkan kegembiraan. Bayangkan yang best-best. Masih cerita tentang perasaan. Masih bercerita tentang dikuasai oleh perasaan. Payah ni nak cerita ni. Nampak? Payah tu sebab dia benda nampak sama tapi berbeza. Gembira dengan bahagia nampak sama tapi berbeza. Nampak? Jadi kalau kita ini banyak luahkan perasaan semata-mata, seronoklah saya, seronoklah saya, asyik-asyik dia seronok. Seronoklah saya, ataupun sedihlah saya. Kalau cerita seronok saya atau sedih saya, seronok saya, sedih saya, maka dia masih jauh dengan kebenaran. Macam mana tu Ustaz? Itulah. Sebab dalam agama bukan cerita tentang seronok atau sedih. Allah ulang banyak kali dalam Quran, wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Kabarkan gembira bagi orang yang bersabar. Sabar itu seruan hati. Gembira yang berorientasikan jiwa, beza. Dia gembira ni boleh jadi gembira yang berorientasikan perasaan. Dia sebut juga gembira, perasaan gembira. Perasaan gembira boleh hadir daripada kebendaan. Contoh keadaan tadi, kebendaan. Orang bagi dia barang, orang bagi kata-kata yang hebat-hebat, orang duk kerumun dia, orang duk sanjung dia, orang duk julang dia. Jadi dia gembira sebab keadaan. Baik, apa berlaku bila keadaan tu hilang? Bila keadaan tu hilang, habislah. Maka bila keadaan yang menjulang-julang, melambung-lambung, atau orang duk sokong, orang duk kata, oh hebat, bahagia, oh seronok. Okey. Bila dah tak ada orang begitu, mula dia sedih. Itulah sedih. Sedih dah, dulu ada orang rapat dengan saya, sekarang dah tak ada. Dulu, nampak? Maka sama. Bila orang sedih, cerita dia sedih. Jadi dia masih terkesan dengan keadaan. Tapi kalau gembira
yang bersandarkan kebenaran. Ada tak gembira yang bersandarkan kebenaran? Ada. Sebab itu nampak macam susah. Nampak macam sama, tapi berbeza sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab Allah gunakan perkataan gembira juga dalam Quran. Contoh, wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Allah kata lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wabashiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Jadi kalau gembiranya itu bersandarkan iman, beza. Gembira tetap ada. Nampak? Tapi kalau gembira itu berorientasikan iman, dia akan jadi bahagia. Ulang lagi sekali. Sekiranya gembira itu berorientasikan iman, dia gembira kerana keimanan dia. Kerana iman ni sebab apa? Pertama, dia faham. Contoh pagi ni kita kaji tentang kajian Tauhid dan Tasawuf dalam edisi khas Ramadan. Road to Jannah, Back to Fitrah. Dan kita nak faham tentang bagaimana nikmat hidup bertuhan ni sebenarnya. Adakah hidup selama ini dengan Tuhan atau dengan keadaan? Bila sebut Tuhan saja, ingat, orang yang beriman, dia sebut Tuhan, dia tak boleh ada Tuhan lain dah sebenarnya. Walaupun ada penafian kuasa-kuasa. La ilaha. Kan? Maknanya bila sebut ilah tu, Rabb dah. Allah sebenarnya. Jadi, adakah kita hidup bertuhan atau dengan kebendaan? Nampak? Jadi bila kata berbeza keadaan tadi itu, orang yang beriman itu gembiranya berdasarkan iman. Gembira dengan iman. Gembira dapat belajar pagi ni, faham, tenang hati. Allah, seronoknya hati ni. Dia sebut juga seronok. Tapi seronok sebab amal. Seronok sebab amal. Kenikmatan orang beriman, kegembiraan orang beriman, itu tiada lain, itu dengan amal. Oh, macam tu ya Ustaz. Habis tu takkan kita beramal baru nak gembira? Ya, itulah dia. Ada duit tidak membuatkan dia gembira. Tapi orang dunia ada duit gembira. Dapat duit dia, kita enjoy. Dapat duit dia dah, Allah dapat rezeki. Orang beriman belum lagi. Orang beriman, dia dapat duit, dia pening lagi. Sebagaimana? Sebagai contoh, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an dapat duit 1 peti besi emas. Berhijrah ke Madinah, niaga, kemudian dapat untung 1 peti besi emas. Tak tidur malam. Dapat untung 1 peti besi emas, tak tidur malam. Kita tak tidur malam, tak dapat untung. Nampak? Tak dapat untung. Kita tak tidur malam. Bila dapat untung, nyenyak tidur. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, yang mana ketika dapat untung, tak tidur malam. Kerana apa? Memikirkan orang keliling susah. Maka malam tu juga dia sedekah semua hartanya, licin. Ustaz, kenapa zaman dulu sahabat-sahabat kalau sedekah dia separuh, kalau sedekah dia licin? Sebab mereka bebas hutang. Mereka tak fikirkan overhead. Nampak? Nampak? Sedih tu maknanya nak bersihkan lah. Kan saya bagi tahu tadi, sebelum nak dapat gembira tu, sebelum ni kita banyak gembira pada benda. Bila kebenaran masuk, Puan Fazilah, tu jadi sedih tu. Kena sentap, kena cantai, kena rebuh, kena macam-macam semua kena. Kesedihan yang membawa pada kesedaran. Tak apalah. Sedih, baru tahu diri tu jahil. Sedih, Allah, aku ni teruk sangat. Kadang-kadang jadi beruk, kadang-kadang jadi orang. Baik pun tidak, buruk pun tidak. Sebelum ni, kita tak faham kan? Nak baik pun salah, buruk pun salah, lalu jadi buruk. Dah tak tahu. Buruk pun tidak, baik pun tidak. Nak jadi apa? Jadi buruk. Baik campur buruk, ingat siapa yang masih 50-50 nak jadi baik ke jadi buruk? Nak jadi baik ke jadi buruk? Buruk. Habis kita.
Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Saya cerita pasal Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Betul tak tu macam Ustaz Bik Liu? Bagus dah. Tapi saya cerita Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, itu hartanya habis licin. Sahabat-sahabat. Ambil contoh sahabat lebih senang. Sebab sahabat declare harta. Declare harta. Dan harta mereka sendiri. Alah-alah nak cerita pasal Ustaz tu baguslah. Saya nak bagi tahu, saya nak seru siapa yang menonton pada pagi ni. Mari cabar diri masing-masing. Kita cabar diri seperti mana sahabat cabar dulu. Sebenarnya dalam bab sedekah ni tak perlu buat donation. Kalau sendiri ada duit banyak, sendiri sedekah. Tak payah perlukan harap siapa yang nak donate, mari donate. Itu untuk menguruskan sedekah orang. Menguruskan sedekah orang, ya. Buatlah pertubuhan ke, buatlah yayasan ke, buat. Tapi sahabat-sahabat dulu, dia tak menguruskan sedekah orang. Sahabat-sahabat dulu menguruskan sedekah sendiri. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, duit sendiri. Nampak? Umar Khattab radhiyallahu an, duit sendiri. Sebab tu boleh declare. Alang-alang sedekah, biar declare. Memang beruk pun Puan Alia. Sebab Allah kata, ulaikal an'am balhum adal. Manusia yang tak nak jadi manusia, dia akan jadi binatang. Manusia mesti berubah. Kalau tak berubah-berubah, mesti macam binatang. Itu je. Kita dalam kebenaran kena bagi direct. Sebab Al-Quran tidak berlapik-lapik. Al-Quran cakap terang-terang. Zap. Kalau manusia tidak berubah, dia akan jadi macam binatang. Malah lebih teruk dari binatang. Hidup manusia mesti berubah. Kalau dia tak berubah, hatinya masih sama. Perwatakannya masih sama. Kita bimbang-bimbang dia jadi seperti binatang. Ulaikal an'am balhum adal. Bab sedekah jangan kutip dema. Betul. Saya nak bagi tahu, kalau nak kutip dema, itu menguruskan dema orang. Kita ambil duit orang, kumpul, ambil kita bagi, itu menguruskan derma orang. Kita nak ambil inspirasi sahabat. Sahabat sedekah duit sendiri. Cabar diri. Dan sedekah duit sendiri bukan sedekah sikit-sikit. All out sedekah. All out sedekah. Ini sedekah pakai harta, sebab sedekah tak sesuai dengan harta. Sedekah tu dengan senyum sedekah, berkata baik sedekah, buat baik sedekah. Kutip derma untuk dorang. Bukan, maksud saya, boleh tak Ustaz? Boleh. Kita menguruskan derma orang lain boleh. Maksud saya, macam Ustaz Bik Liu, kan dia ada pertubuhan bawah tu. Betul lah tu. Maknanya duit dia pun ada, duit orang lain pun ada. Sekalilah campur-campur. Campur-campur. Cuma saya nak bagi tahu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an tadi, cabar diri sedekah hingga duit licin. Saya kata, cabar diri. Kalau boleh licin, silakanlah. Puan Alia. Cabar diri sedekah, jangan tunggu orang. Kalau mana yang dalam ni ada duit banyak, uruskan duit tu. Macam sahabat-sahabat dulu. Sahabat-sahabat dapat duit, tak senang hati mereka. Mereka tak senang hati dengan duit. Mereka senang hati dengan amalan. Jadi sebab tu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, sedekah 1 peti bersimah licin. Kalau nak ikut, ikutlah. Kalau larat. Kalau nak ikut berhati pun tak larat, sedekah tak payahlah. Buat mana yang mampulah. Ni saya cerita ni, ambil contoh yang paling sempurna. Ambil contoh yang paling tak ada cacat cela ni. Itu sahabat. Kalau ambil contoh manusia biasa ni kan, terkial-kial kita. Ambil contoh Nabi SAW. Nabi SAW, ghanimah, harta perang. Nabi ada baitul mal sendiri. Nampak? Jadi sekarang ni nak bagi tahu, kita ni seronok dengan benda. Seronok dengan tawaran duit. Tu gembira kita tu. Tak ada duit, sedih. Tu jadi masalah. Sepatutnya kita kena gembira dengan pahala. Sebab harta akan terkorban. Harta sama ada harta yang terkorban atau pahala yang terkorban. Salah satu. Sebab dalam konteks harta, mesti kena korbankan harta nak dapatkan pahala. Jadi sekarang ni, mana yang berazam, yang dalam ni, yang berazam, yang semangat-semangat nak berniaga, yang ada macam-macam lah, macam-macam blueprint nak berniaga. Bab amal sebenarnya dalam Islam, dia tak mengharapkan orang, dia tak ada, jom ajak orang beramal dia. Tapi untuk beramal, dia individu. Dia kena individu. Sebab tu sahabat-sahabat,
Sedekah individu. Lepas tu dahsyat sedekah. Tak apa, untuk amalan tu tak kisah masalah. Sedekah, bagi-bagilah Puan Nes. Nak sedekah, nak simpan untuk pergi haji, nak sedekah untuk orang, silakan. Poin saya pagi ni, take note. Poin pagi ni, take note. Saya nak bagi tahu, gembiranya orang beriman pada pahala. Gembiranya orang beriman pada pahala, bukan pada benda. Kita dapat duit gembira. Adat lah. Betul lah tu, adat. Cuma, kita tak naklah jadi adat hidup. Nanti penat. Kalau kita gembira sekadar dengan ada duit, nanti kita sedih kalau tak ada duit. Jadi kita gembiralah, upgrade sikit gembira tu kepada ibadat. Biar gembira, ada duit, sedekah orang. Gembira. Setelah yang wajib kita selesai, kita selesaikan wajib-wajib kita, rumah kita, kereta, semua overhead, ada lebih. Saya bagi contoh lah. Dia meniaga. Income dia sebulan 40,000. Overhead sebulan 10,000. Bubur lah 20,000 overhead. 20,000 setiap bulan overhead. Tak tahulah dia makan apa. Makan ikan jos gamak lah. Ustaz RM20, RM20,000 tu sikit. Ada orang RM2,000 terkial-kial, RM200, RM300 terkial-kial. Kita overhead RM20,000 tu canggih lah. Canggih lah, hebat lah. Ada orang overhead Ustaz lagi banyak, RM100,000 sebulan pula. Jadi bila overhead dah dibayar, income bulan-bulan Allah bagi RM40,000, RM50,000. Dia dah bayar overhead dah, ada bilion RM30,000 tu. RM30,000 tu nak buat apa? Nak digelik RM30,000 tu. Tengok seronoknya dah. Berkembang lah RM30,000 tu. Ni yang tak ada pada sahabat. Sahabat dia tak tengok RM30,000 tu. Sahabat tengok berapa ramai yang manfaat daripada RM30,000 dia tu. Berapa ramainya orang bermanfaat daripada RM30,000 dia. Sebab kata Nabi SAW, amalan yang berkat, harta yang berkat, ramai orang bermanfaat. Ramai orang boleh tumpang manfaat daripada harta dia. Betul, Allah beri kita untuk memberi. Sebab sifat kita itu hamba. Sifat Allah maha memberi. Bila kita hamba, bertuhankan Allah yang maha memberi, maka kenalah kuat memberi. Nampak? Tu cerita dia. Barulah kita boleh berazam. Yang meniaga 9/10. 9 dia ambil, 1 dia bagi orang. 9 untuk dia, 1 untuk orang. Salah. 9/10 tu adalah nak bagi tu betapa banyaknya rezeki Allah bagi. Nampak? Jadi poin dia adalah gembira orang beriman pada pahala, bukan benda. Dan ini susah nak buat. Ini adalah kesan orang yang dengan Allah. Orang yang hidup dengan Allah, nampak? Gembiranya pada pahala. Atika Zulaika. Boleh. Tak ada masalah. 30,000 nikah satu lagi. InsyaAllah. Tafadhal. Dia alu-alukan. Cuma nak bagi tahulah. Jangan nikah sebab ada duit. Ada orang sebab dah ada mampu nikah lagi. Tak juga. Kadang-kadang ada duit tu. Porak peranda. Jadi kita ambil poin kita. Poin penting. Poin penting ini adalah supaya kita berazam. Hidup dengan Allah. Bila dengan Allah, gembira dengan amal. Usahakan untuk gembira dengan amal. Ustaz, saya tak boleh gembira dengan amal. Hati sakit. Tu je. Contoh, gembira dengan suami. Suami itu amal. Suami itu ladang amal. Kenapa kita boleh stres dengan suami? Maknanya tidak beramal. Dunia ni boleh jadi ladang amal. Dunia boleh jadi ladang amal. Tapi kenapa stres dengan dunia? Sebab tidak beramal. Ustaz, stres jangan kayak dengan amal Ustaz. Tak semestinya orang beramal tu tak stres. Nampak dia nak kona lah tu. Dia nak kaitkan stres tu dengan psikologi semata-mata. Tak ada kaitan dengan iman. Boleh? Saya nak bagi tahu boleh. Kalau nak katakan psikologi tiada kaitan dengan iman, boleh. Tapi saya nak bagi tahu, sampai bila dia tak kaitkan dengan iman? Sampai bila? Sampai bila fikiran tidak mengganggu iman? Saya nak tanya, sampai bila fikiran tidak mengganggu iman? Cuba dia fikir kata rezeki tak ada. Cuba fikir, ganggu tak iman dia? Cuba fikir, ganggu tak iman? Iman terganggu. Sebab tu kalau sekadar fikir, kalau hanya orang berfikir, kalau sekadar betulkan fikiran tapi tak betulkan iman, tak jadi juga.
Sebab tu stres-stres ni duduk kat fikiran, bukan kat iman. Iman dia lebih dalam daripada stres. Ni stres tu tekanan. Tekanan. Ni tekanan. Tekanan perasaan. Dia tak ada tekanan jiwa. Tekanan jiwa dia cerita bab lain. Tekanan jiwa ni penderitaan. Tekanan jiwa. Dia sebut tekanan jiwa tu dah penderitaan. Tekanan perasaan, stres. Kerana fikiran dia tumpu pada kebendaan. Lambat laun, iman dia akan sangkut. Orang yang iman dia kuat, dia akan kawal perasaan dan fikiran dia. Iman yang jelas, gembira kerana pahala. Dia dah mula gembira. Sebab tu Nabi kata, jihad yang terbesar tu lawan hawa nafsu. Nampak? Nampak tidak? Terganggu. Benar Tuan Faris Nazmi. Terganggu. Jadi kalau terganggu, kenapa kata, fikiran, emosi tak ada kena-mengena dengan iman? Nampak? Kenapa kata emosi tak ada kena-mengena dengan iman? Sebab orang yang beremosi, memang dia takkan beramal. Stres tu bukan dekat jiwa semata-mata. Nampak? Tekanan tu boleh pada tekanan fikiran, tekanan perasaan, boleh. Tekanan jiwa. Dia boleh berada di semua tempat tekanan tu. Stres tu boleh berada di semua tempat. Sebab tu boleh kata hidup Nabi penuh dengan tekanan. Ingat, jangan kata Nabi ada tekanan jiwa pula. Hati-hati. Batil kalau macam tu. Siapa sebut kata Nabi pun ada tekanan perasaan, ada tekanan jiwa, batil. Jiwa sempurna. Nabi jiwa sempurna, bersih. Tapi ujian keliling. Tekanan fikiran. Nabi fikir manusia kan? Fikir tekanan. Stres fikir. Perasaan, sedih. Ada Nabi ada sedih. Nabi ada gembira. Tapi kerana iman yang sempurna, maksum tu, Nabi conquer balik. Nabi tak hidup dengan kesedihan. Nabi tak terbuai dengan kegembiraan. Yang Nabi ingat adalah syurga. Nampak tidak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Bagus. Mana yang dah faham tu. Bila bisnes dia fikir nak ubah dunia. Ubah dunia. Kita cabar diri kita. Jangan seronok dengan duit. Jangan seronok dengan benda. Nampak? Dia boleh duduk dekat mana-mana tekanan ni. Tekanan pada keadaan boleh. Keadaan yang menekan boleh. Tekanan tu boleh duduk kat mana-mana. Sebab tu orang kata jangan kaitkan tekanan dengan iman. Memanglah. Cuma saya nak bagi tu, kalau dia tidak boleh handle tekanan itu, stres itu, bermaksud dia tak ada satu lagi kapasiti yang besar. Itulah iman. Iman. Iman ni yang akan kontrol perasaan. Iman ni yang akan kontrol fikiran. Imanlah yang akan conquer balik semua keadaan. Benar, Puan Hanaliza. Nabi fikir risau umat. Nampak? Nabi hidup dalam tekanan, tapi Nabi tidak tertekan. Okey, baik. Untuk jiwa ni, Nabi tidak tertekan. Tertekan tak ada. Tekanan ada. Ini kena bezakan perkataan ya. Kalau kita ubah pakaian kita cek sunat istiqomah juga ke? Pakaian ikut sunat, ikut Nabi. Istiqomah ni, istiqomah yang dinamakan dengan kefahaman dan perbuatan. Dua-dua boleh. Istiqomah pada perbuatan, istiqomah pada iman. Kalau nak dikaitkan istiqomah ni, sebenarnya pada iman. Amantu billah summastaqim. Beriman pada Allah. Istiqomah lah. Tenang. Ini kejap tenang, kejap tidak. Kejap tenang, kejap tidak. Pakaian istiqomah dah tutup aurat. Tapi kejap mengamuk, kejap tidak. Kejap mengamuk, kejap tidak. Orang kata pelik bin ajaib. Istiqomah dah pakai seban. Tapi fikiran tak istiqomah. Dia fikir buruk, sangka buruk. Sangka buruk, sangka buruk. Itu tak istiqomah. Hati bolak-balik. Tak boleh. Nampak tidak? InsyaAllah. Itu dia. Jadi, berbalik dengan poin kita tadi. Orang beriman, itu gembiranya pada amalan. Orang beriman, gembira pada amalan. Nampak? Orang beriman, gembira pada janji-janji Allah.
Orang yang tiada Allah, ghairillah, tidak bersama dengan Allah, tidak menghayati hidup dengan asma'ullah, asma'ul husna, tidak menghayati hidup dengan mata hati yang benar, maka gembiranya perlu pada benda. Sebab tu orang beriman, kalau dia pergi pada fasa salik, yakni bersuluk ataupun dipanggil jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, dia akan pergi betapa duduk seorang, bukan selama-lamanya. Maksud dia melalui fasa uzlah macam Nabi SAW. Mana ada benda kat atas Gua Hira tu, Jabal Nur tu, mana ada apa-apa. Orang dunia kalau duduk tempat tak ada apa-apa, stres lah. Saya stres lah duduk tak ada apa-apa ni, saya stres. Saya kena ada benda-benda sikit, kena ada hiburan sikit, kena ada fun-fun sikit. Nampak? Orang beriman, kalau benar jiwanya itu dengan amalan, duduk sebut Allah cukup dah. Allah, Allah, relax. Sementara tunggu solat, sementara tunggu ibadat-ibadat yang lain, dihiasi hidupnya dengan amalan. Subhanallah, subhanallah. Selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dihiasi hidup dengan amalan. Okey. Okey. Nampak tidak? Jadi, orang beriman, kena ingat. Orang beriman itu kedudukan dia. Kedudukan orang beriman di mana? Apabila dia itu mengenal Allah, hidup dengan Allah, maka kegembiraan itu sudah beralih arah. Orang beriman, gembiranya bukan lagi dengan harta dunia. Gembira orang beriman itu pada janji-janji Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Al-Baqarah 25. Cuba tengok ayat tu. Gembira dengan bidadari syurga. Gembira orang lelaki yang beriman kan bidadari syurga, bukan dengan isteri dia. Dia tak relate dengan isteri dia. Azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah berikan mereka isteri-isteri yang sentiasa bersih. Tu bahasa dia. Atau dalam bahasanya bersih ni tidak disentuh, suci lagi murni. Dia terkenangkan bidadari syurga. Tapi kena ingat, bidadari yang paling cantik nanti adalah bidadari yang di dunia menjadi bidadari syurga. Tapi Ustaz, saya tengok bidadari kat dunia ni macam tak boleh nak pergi dia Ustaz, macam tak ada harapan dia. Dah, nak macam mana? Tengok bini dia, tengok bini dia, jadi kena alihkan minat atau gembira tu pada amal lah. Sebab kalau gembira pada isteri berubah perangai. Seronok pada isteri, itulah orang kata bila sebut pasal kahwin lagi, seronok 2 jam je, seronok kejap je. Dah tahu kejap je buat apa? Kerana geram pun saya. Bagi statement-statement perasaan buat apa? Bagilah statement beriman sikit. Setakat perasaan, orang kafir pun boleh cerita pasal perasaan. Bagi statement-statement yang membina sikit. Ni campur aduk kejap perasaan, kejap kebenaran. Campur aduk. Nak cerita apa sebenarnya? Nak cerita seronok dengan isteri ke atau seronok dengan pahala? Kalau tak seronok tu dah jawab jawapan. Saya hidup dengan makhluk tak seronok. Hidup dengan isteri sampai bila sangat beristeri, boleh seronok dengan isteri? Orang lelaki. Sebab tu orang kata, sampainya ada tulis tu, dah gatal sangat, miang sangat, biar ada kahwin sampai 4 baru dia puas hati katanya. Ni yang berkahwin cakap apa hal cakap macam tu? Kita kena cakap secara jelas. Orang yang macam tu adalah orang yang tidak kenal. Orang yang tidak ada asas iman. Cakap tu terang. Orang yang tak ada asas iman, dia takkan seronok dengan isteri. Sebab manusia tak akan memberikan kebahagiaan dan keseronokan. Tak ada. Seronok tak akan berubah jadi perkara yang membosankan dan menyedihkan. Sedihlah isteri saya Ustaz. Dulu isteri saya pantang ketuk meja, tak melompat datang kat saya Ustaz. Sekarang bukan ketuk meja, nak kena ketuk pun datang Ustaz. Itu pun kalau nasi ketuk datang, kadang dia ketuk saya balik. Nampak? Ada bila tak kemarin saya tengok surat khabar, isteri henyak kepala suami sebab tak belikan baju raya. Punyalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Isteri. Nampak? Orang kata tak apa, orang perempuan. Alah, beli-beli ni kan tak apa. Fitrah dia. Fitrah tak fitrah. Salah letak dia, jadi parah. Bukan fitrah. Boleh masuk surat khabar. Surat khabar tu masuk. Suami kena nyak dengan bini. Sebab gara-gara tak belikan baju raya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Patutlah bercinta cepat bosan. Itu bukan bercinta, bernafsu. Puan Alia Imam Supaat, itu namanya bernafsu. Saya nak bagi tahu, orang perempuan lalu guna kalau lelaki nak kahwin lagi je nafsu. Sama je yang dah kahwin satu tu pun nafsu juga. Sama je. Dia kahwin nafsu, kalau siapa yang dah bosan dengan perkahwinan tu, mana dia kahwin kerana nafsu. Saya nak bagi tahu. Tu je. Jujur sikit. Jangan nak selindung-selindung cakap. Jangan nak mengalihkan kepada yang nombor dua. Yang orang lelaki kahwin ni sebab nafsu lah ni. Dan siapa yang pura-pura gembira, nak kena suami kata, nak kena belai, kena ni baru gembira, pun nafsu juga. Sama je. Sama je. Nak kena ada ini baru seronok. Kalau suami tak senyum, tak seronok. Nak kena suami bercakap indah-indah, baru seronok. Kalau tak seronok, itu pun nafsu juga. Jangan kata nafsu tu bubuh kahwin lagi dia nafsu. Nafsu je. Satu pun nafsu, dua pun nafsu. Buktinya apa? Dia cepat lesu. Orang yang ikut nafsu ni cepat lesu. Dia lesu dia. Suami tak ada, lesu. Suami puji, seronok. Nampak? Lesu, seronok. Lesu, seronok. Kembang kuncup, meletup, pop, habis. Sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu, jadilah orang beriman. Orang Islam dah jadi dah. Allah pilih kita jadi orang Islam, alhamdulillah. Tingkatkan Islam menjadi orang yang beriman. Dan tingkatan iman itu dengan menjaga keikhlasan, iaitu dengan Allah. Tajuk kita tadi, dengan Allah. Itulah fitrah. Back to fitrah, maksudnya kembali kepada Allah. Menghayati hidup ini dengan amal. Nampak? Amalan. Amalan itu yang kita kena tanam. Amalan itu yang kita nak hayati. Banyak nafsu, benar. Nafsu, kahwin nafsu. Sebab dulu umur 21, 22, 23, 24, mana ada cerita tentang makrifat? Mana ada cerita tentang makrifatullah time tu? Time itu dia nak cepat je. Siapa yang cepat, nampak tak? Nampak? Siapa nak cepat, itu nafsu tu. Nampak? Contoh nak kahwin lagi, terburu-buru nak cepat, nafsu tu. Nampak? Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Muslim, mukmin, muttaqin. Muslim, mukmin, dia sebelum muttaqin tu Tuan Asam, Tuan Asam, asam garam. Muslim, mukmin. Mukmin tu mukhlisin. Lepas mukhlisin baru muttaqin. Saya dah sentuh bab tu. Al-muslimun wa huwa mu'minun. Sebab tu orang muslimun itu adalah orang yang mukminun patutnya. Al-mu'minun wa huwa muslimun. Lebih tepat begitu. Orang mukmin mesti muslim. Orang muslim bertentu mukmin. Al-mukhlisun, orang yang ikhlas, wa huwal mu'minun. Orang mukhlis, orang ikhlas pasti orang mukmin. Al-muttaqun ataupun al-muttaqin, wa huwa al-mukhlasin. Wa huwa mukhlasin. Al-muttaqin wa huwa al-mukhlasin. Orang yang bertakwa pasti ikhlas. Jadi takwa itu kemuncak. Sebab tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bertakwa ya. Mudah-mudahan bertakwa ya. Nampak? Mudah-mudahan bertakwa ya. Jadi takwa itu menjawab kembali, mudah-mudahan kamu ikhlas ya. Ni nampak sangat tak ikhlas ni kahwin ni. Nampak? Kahwin 10 tahun, kahwin 20 tahun, datang perempuan yang kedua, dah bergaduh yang 10 tahun, 20 tahun. Nampak? No, kahwin tak ikhlas. Orang yang ikhlas, hatinya puas. Hatinya puas. Puas ni maksudnya tak ada istilah tak puas hati. Tu dia. Kalau amalan tak puas tu lain ya. Amalan tak puas ni maksudnya nikmat dia nak lagi. Tu sebut tu. Kalau saya guna perkataan jangan puas dengan amal, maksudnya bukan tak puas hati dengan amal.
Jangan puas dengan amal, maksudnya dia tidak akan berhenti beramal. Dia nak lagi. Lagi ustaz, ceramah lagi ustaz. Udah tu. Yang perik tekannya aku tu. Contoh kan. Lagi ustaz, ceramah lagi ustaz. Entam lagi ustaz. Bagus. Tu maknanya dah ada nikmat wajilat qulubuhum. Baca lagi ustaz, Quran lagi. Tu masuk. Jadi maksud tadi, orang yang tidak ikhlas itu hati tidak puas. Kalau perkahwinan dia itu 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba Allah uji dengan permasalahan. Perwatakan suami dia berubah, perwatakan isterinya berubah, ataupun apa-apa keadaannya berubah. Mungkin dulu senang jadi susah, ataupun macam-macam lah keadaan. Berubah dia, sehingga dia jadi lesu, sehingga dia jadi benda haru biru. Maka dia tidak ikhlas. Sebab orang yang ikhlas, hatinya akan puas. Allah akan campakkan kepuasan dalam hati dia. Bila hidup dia ikhlas, hati dia puas, maka amalan dia high class. Dia akan dapat syurga yang teratas. Jadi syurga yang teratas, ahli syurga, mana ada lagi rasa stres dengan dunia? Ahli syurga, dia tak ada stres dengan dunia dah. Nampak tidak? Beza. Sebab itu, datang ujian itu, nak tengok dia puas tidak? Kalau ujian datang, dia tak puas hati, maksudnya jauh daripada ikhlas sebelum ni. Contoh, Allah bagi dia duit. Dua keadaan Allah uji. Ujian pertama, orang datang minta duit. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Nampak tidak? Orang datang minta duit. Aku payah-payah. Sedap-sedap nak minta duit. Kau ingat apa? Aku cop duit. Hati-hati. Bermaksud, bimbang-bimbang dia dapat duit tidak ikhlas. Sebab duit bukan sebab Allah. Sebab kalau orang ada duit, memang adat orang ada duit, itu dapat lebih. Lebih, kena bagi. Setelah dia selesaikan semua keperluan dia, bagi, tolong orang. Tapi dia tak puas hati. Nampak tidak? Ujian kedua, ujian tak ada duit. Habis duit dia. Dia rasa hati, dia tak puas hati dengan ketiadaan duit. Maknanya, dia tidak ikhlas. Itu dia. Itu nak faham ikhlas ni. Faham ikhlas tu, nak tengok, puas hati tidak? Sebab tu Allah bagi peluang kita berkali-kali. Buat lagi. Supaya ujian tu kadang-kadang sama je kan. Contoh, ujian suami nak kahwin lagi ni. Daripada dulu sampai sekarang, selagi tak kahwin lah ustaz. Walaupun suami saya bukan suami saya yang kahwin, tapi saya dengar cerita kahwin lagi ni, hari-hari saya dengar. Gerun saya. Allah nak uji lah tu. Walaupun tak kena kat suami sendiri, tapi isu kahwin lagi tu mengeletar lutut tu dengar. Top-top kena kat anak. Nyaya. Habis. Nak lari-lari punya pasal, anak kena. Jangan. Sebab tu Allah nak uji. Kita puas tidak? Orang yang ikhlas, itu hidup dia puas. Allah uji, ada yang bakal nombor 2 datang nak kahwin ke, dia tak gaduh dengan suami dia. Nak gaduh buat apa kalau dah puas? Orang yang bergaduh sebab tak puas lagi nak, dia macam budak-budak nak peluk patung. Sebab tu saya bagi tahu kalau rumah tangga ni ada level budak-budak. Level tadika, level sekolah menengah, level universiti, level PhD. Ini dalam rumah tangga. Level tadika ni, cuba tengok tadika macam mana. Dia nakkan perhatian. Seorang budak, 2 orang jaga. Seorang budak, 2 orang jaga. Tengok. Lepas tu kena banyak peraturan tu. Sila letakkan pinggan selepas makan. Sila beratur. Pelajar-pelajar sila bangun. Semua benda nak disuruh. Itulah rumah tangga yang kena banyak syarat. Banyak nak syarat. Abang mesti gini. Okey, giliran mesti begini. Okey, abang kena begini. Ini rumah tangga tadika. Dan isteri pula dia tak ada manfaat untuk orang lain. Dia saja. Sampai anak kena support, suami kena support. Dia saja. Semua orang kena tumpu kat dia. Malah tak cukup dengan tu, dia kena viralkan pula. Biar orang tumpu dia. Itu level tadika punya. Tadika kan, seorang budak kena tumpu ramai. Ramai orang kena tumpu dia. Dia naik sikit peringkat sekolah menengah. Sekolah rendah sikit, sekolah menengah. Sekolah menengah, dia tak payah bersuruh dah. Dah cerdik sikit. Dia pandai buat diri dah. Dia lebih tinggi, level PhD. Bukan orang cari dia. Dia manfaat pada orang lain. Dia dah tak perlu nak bersuruh-suruh. Dia tak perlu lagi nak kena buat jadual. Dia tahu dah. Orang PhD. Nampak tidak?
Tak perlu lagi nak kena marah-marah. Dia bagi kelas, okey, tesis hantar ya. Okey, dia macam tu je. Lecturer pun steady lah yang budak-budak PhD ni. Dah faham. Jadi ingat, jadi level rumah tangga tu ada. Sebab apa? Kematangan iman. Kematangan tergantung pada keimanan dia. Bukan umur ya. Iman dia. Semakin matang iman dia, semakin matanglah hidup dia. Jadi kalau iman tak matang, jangan terkejut perangai macam budak-budak walaupun umur dah purba. Minta maaf cakap. Cakap bagi habis lah. Simpan-simpan buat apa? Kita bagi habis. Jadi jadilah orang yang dah PhD. Yang boleh, dia panggil apa? Berkhidmat untuk orang lain pula. Dia memberi manfaat pada orang lain lebih banyak. Tesis dia tu, PhD dia tu, negara guna. Ibarat begitulah. Jadi suami yang label PhD ni manfaat ramai untuk orang lain. Bang, abang ni dah label PhD bang, ataupun abang ni bukannya lagi tadika ni, abang kena orang jadi PhD ni bang. Jadi kita bantu orang lain yang memerlukan. Isteri yang label PhD pun sama, dia melengkapi. Nampak? Jadi insya-Allah itu nak panggil high class. Sekedar ya. Label rumah tangga. Bagi arahan, malah ada saya jumpa suami dah kahwin lebih dah, tapi diarah-arahkan oleh isteri. Isteri pertama kena buat keputusan. Okey, bincang, isteri yang bagi giliran dekat suami. Isteri yang bagi giliran dekat suami. Memang giliran bermalam itu hak isteri. Tapi yang menentukan ataupun yang memberi keputusan kena suami. Samalah macam nafkah. Hak isteri memang minta nafkah. Tapi bukannya isteri menentukan nafkah suami. Abang kena bagi saya setiap bulan 300 ya. Abang kena bagi saya setiap bulan 500 ya. Nampak tidak? Abang kena ingat abang. Saya punya make up L'Oreal abang. Make up saya ni sebab saya muka buruk kan. Jadi make up saya mahal. Sebab pakai make up murah-murah nanti tak nampak keburukan tu, nanti nampak keburukan. Jadi make up saya 3,000 sebulan. Nampak? Jadi perhiasan saya banyak bang. Sebab saya ni kan tak ada nilai. Bila saya tak ada nilai, saya perlukan barang-barang yang bernilai pada diri saya. Saya perlukan emas besar tu, besar pagar. Saya perlu barang-barang branded bang. Barulah diri saya bernilai. Sebab nilai saya pada barang branded. Dapat bini macam ni, balik awal. Nampak tidak? Ada pula dah nampak kahwin 4 tapi diarah-arah oleh isteri. Ingat, kahwin ni adalah leadership. Iman itu kepimpinan. Iman, ni bukan soal kahwin, soal iman pula. Iman itu kepimpinan. Nampak? Kepimpinan. Nampak? Jadi bila kita kepimpinan, jadi benar-benarlah memimpin diri untuk Allah. Isteri yang benar-benar ada Allah terpimpin, suami yang benar-benar ada Allah boleh memimpin. Okey. Isteri yang ada Allah dia akan terpimpin. Suami yang benar-benar ada Allah dia akan mampu memimpin. Memimpin ni bukan lagi dengar genat, isteri terpulanglah. Ini dah ada, bini dah ada ramai dan isteri dah ada ramai. Terpulanglah ustaz. Kita ni kita kena raikan isteri. Jadi tengoklah kalau isteri buat keputusan, saya ikutlah. Sebab kita nakkan keharmonian rumah tangga. Jadi kita kena tanya isteri-isteri kita ni. Dah kalau macam tu, kalau ada 100 orang pengikut, takkan nak tanya seorang-seorang. Nampak tidak? Dah kalau ada 100 orang pengikut, nak tanya semua orang. Letih. 100 orang menentukan seorang. Haralah. Patut seorang menentukan 100 orang. Leader, kepimpinan yang menentukan pimpinan. Tentukan, baik, giliran ada. Tapi jangan suruh. Sebab tu orang nak buat ni hati kena bersih. Kalau masih lagi mengharap kebendaan, kalau masih gembira je masih kepada kebendaan, memang takkan jadi punya. Takkan jadi. Suami sampai tak tumbuh-tumbuh rambut. Ni sampai apa tau? Sampai kata gini, aku puas dah lebur. Aku dah labur sampai lebur aku. Tu dia. Nampak? Betul, Tuan Asam Garam. Isteri bagi pandangan, suami bagi keputusan. Ya, inilah kadang-kadang isteri-isteri sekarang, dia marah kalau suami tak ada kepimpinan. Tapi dia sibuk nak memimpin. Ada saya baca viral, semua saya nak kena buat. Isteri kerja, isteri itu, isteri ini, semua isteri nak kena buat.
Soalannya, bila suami buat, banyak pula komen dia. Bila suami buat, banyak pula arahan dia. Bila suami buat, banyak cengkadak dia pula. Itu tak kena, ni tak kena, abang tak pandai pilih lah, abang tak memahami lah, gitulah. Abang tak pandai cari duit. Abang ni kan ini, gini. Sampai bila bang nak kita ada banyak duit ni bang, biar saya lah cari duit. Suami kata, silakan. Dan kau nak sangat cari duit, pergi. Nampak? Ramai nak ada suami yang boleh memimpin. Tapi, ada rampasan kuasa memimpin. Macam mana? Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Suami-suami yang ada Allah, insya-Allah dia mampu memimpin. Isteri-isteri yang ada Allah, dia akan terpimpin. Itu tagline, kata kunci rumah tangga itu je. Bukan untuk kenal suami maupun kenal isteri. Betul, kenal pencipta. Untuk kenal Allah. Kenal Allah. Nampak? Kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Kena kenal Allah. Nampak? Nampak? Jadi, tapi kalau Puan Alia, kalau tak mula dengan bismillah, tak jadi tu. Kadang-kadang dia cerita bab rumah tangga nak kenal Allah, tapi kita hanya ambil tempe-tempe, tak jadi. Dia ada kaedah perbahasan dia. Tapi tak apalah, teruskanlah. Banyak bacaan untuk jadi rumah tangga yang bagus ni. Banyak bacaan. Sidang jemaah mata Allah SWT boleh pilih. Tapi ingat, kata kuncinya bermula dengan kebenaran. Bermula dengan kebenaran, bercakap bukan lagi suami buat, isteri bantu, perfectkan lagi. Betul. Ya, saling lengkap melengkapi. Itu sebenarnya. Nampak? Kadang kita baca cerita-cerita tu, tapi tak mula dengan nama Allah, tak jadi. Dia kena mula dengan nama Allah. Ini dia punya protokol dia dan SOP dalam penceritaan apa masalah kehidupan. Dia bukan kata tiba-tiba cerita pasal kena ada Allah, kena kenal Allah. Dia bukan tiba-tiba cerita macam tu. Sebab semua orang dah dengar dah, semua kenal Allah, dengar Allah. Tapi bila mari ujian, macam tu juga perangai. Sama je. Macam tak kenal je. Berapa lama dah sebut kenal Allah? Ada 20 tahun, berapa banyak buku baca dah. Nampak? Jadi maknanya kaedah tu, kaedah perbahasan itu mesti perbahasan yang benar dan pahit tapi menyihatkan. Kena cerita kebenaran lah. Berbalik pada kesimpulan kita pada pagi yang penuh berkah ni. Perjalanan iman itu, dia kena menafikan benda. Sebelum nak jumpa mutiara, itu dia kena gali sampai ke dasar. Nak gali sampai ke dasar, dia kena jumpa batu-bata, dia kena jumpa hampas-hampas, dia kena benda-benda bendasing, yang buruk-buruk dia kena buang. Dah jumpa permata pun, dia kena bersihkan, dia kena cuci. Nampak tidak? Samalah tiba-tiba cerita nak rumah tangga, nak kena kenal Allah. Nampak? Kena bismillah dan kena huraikan Puan Alia. Kena huraikan. Jadi kalau baca bacaan-bacaan itu, kena combinekan ya. Kena combinekan. Sebab memang kita akan nampak, kita ajak orang untuk mengenal Allah, tapi akhirnya mengenal pasangan balik. Last sekali berharap pada pasangan balik. Itu habis. Tak jadilah, tak jadi apa. Nampak? Tak jadi buat apa. Sebab tu kalau masih berbicara soal perasaan, berbicara soal keadaan, berbicara soal kesedihan, berbicara soal kegembiraan, maka dia masih jauh daripada perbincangan tentang kebenaran. Kerana kebenaran bukan lagi berbincang soal kesedihan dan kegembiraan. Berbincang soal suruhan dan larangan. Itu dia kesimpulan kita. Jadi, la'allakum tattaqun itu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah kata, mudah-mudahan hidup kita lepas ni, kita fikirkan suruhan, fikirkan larangan. Kita dah tak fikirkan perasaan kita dah. Apanya Allah suruh, walaupun menyakitkan hati aku, menyakitkan nafsu aku, buat. Yang penting Allah suruh. Itulah orang bertakwa. Dia mungkin tak sampai hati. Tak. Kalau Allah suruh, buatlah. Nampak tidak? La'allakum tattaqun. Nak tambah-tambah bagi bertambah baik. Benar. Mudah-mudahan. Jadi kesimpulan la'allakum tattaqun, dia tidak lagi duduk pada keadaan, tidak duduk pada kesedihan, tidak duduk pada kegembiraan. Dia akan duduk pada suruhan dan larangan Allah. Sebab ada suruhan Allah yang kita akan sedih nanti. Contoh, sedih bila kata kena
Tu sedekah, sedih men. Sedih sedekah. Tapi jangan duduk pada kesedihan tu. Lama-lama kita rawat dia dengan suruhan Allah, lama-lama sedih tu hilang. Tu datanya la takhaf la tahzan. Bila kita letakkan hidup ni suruhan dan larangan. Hidup ni di antara suruhan dan larangan je. Tu je. Menegakkan suruhan, meninggalkan larangan. That's it, that's all. Khalas, titik. Maka itulah hidup dengan Allah. Kita nak hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertakwa. Jadi takwa itu makamnya kita menjaga. Kesimpulan takwa itu ada perjalanan ataupun suatu proses menuju takwa itu ada satu proses mukhlasin, yakni membersihkan semua perkara-perkara yang kotor-kotor tadi, alam-alam kebendaan tu. Kita cerita tadi, kita nafikan suami, nafikan isteri, perit dengar, pedahnya ustaz, oi macam ni sekali, ya. Macam itulah kehidupan sebenarnya. Kalau kita duduk kalau kita duduk pada situasi tadi, ketika Allah uji situasi itu, kita takkan mampu melakukan suruhan nanti. Nampak? Jadi bila kata kita serahkan diri kepada, baru datang serah diri. Orang takwa ni adalah orang yang serah diri dan sedar diri. Orang takwa itu orang yang serah diri dan yang sedar diri. Sedar diri pada kedudukan dia, itulah hanya hamba abdi. Hamba abdi yakni Allah Azza wa Jalla. Yang mana kalau kita recall balik bagaimana keadaan orang beriman ini, dia tidak lagi banyak bersoal-soal, tiada lagi banyak berdolak dalih. Yang ada hanyalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahanlah kita semua bertakwa. Berakhirnya Ramadan pada kali ini dengan situasi PKP ni, dan saya yakin ia memberikan satu senario atau suasana yang berbeza pada kita pada kali ini. Dan saya yakin setelah berlalunya Ramadan meninggalkan kita, mudah-mudahan yang ditinggalkan itu sekali bersamanya takwa. Mudah-mudahan kita teruskan misi kita untuk membina jiwa ini yang kerjanya takkan habis sampai bila-bila. Jadi teruskan bersiaran bersama saya dalam merungkai lagi persoalan demi persoalan, supaya hidup lagi tidak suka mempersoalkan. Rungkailah persoalan demi persoalan supaya hidup tidak suka mempersoalkan. Jangan takut untuk bertanya, silakan bertanya, tapi silap hari bulan salah tanya, bersedilah untuk kena cantah. Okey. Okey. Jadi kita teruskan merungkai persoalan-persoalan kehidupan. Banyak lagi yang kita nak rungkai supaya kita hidup tidak mempersoalkan perkara yang tidak kita tak nak mempersoalkan, ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih yang bersiaran bersama saya sepanjang tempoh edisi khas Ramadan selama 29 hari ini. Mudah-mudahan kita tengoklah pengumuman malam ini. InsyaAllah malam ni kita ada lagi siaran akhir kita pada malam ni. InsyaAllah cuma tengok pukul berapa. Kalau misal katalah besok kita menyambut Syawal, maka malam ni tak ada tarawih. Mungkin kita akan mula lepas isyak 9.30 insyaAllah. Sekadar perutusan khas 1 Syawal, malam raya. Perutusan khas malam raya. Jadi pakak-pakak dengar, ada saya nak cerita tentang fitrah. Nak cerita tentang fitrah. Rod tu jannah ni kita dah pilah-pilah rod tu jannah dah. Kita kembali kepada fitrah. Idul Fitri, meraihkan kejayaan fitrah ni. Apa cerita dia? Mari kita sembang, kita bual bicara malam ni. Kita tunggu keputusan. Kita tengok penyimpan moho-moho besar diraja mengumumkan. Sekiranya jatuhnya anak bulan nampak ataupun dalam kiraan falaknya macam mana, maka kalau besok raya, malam ni perutusan khas. Perutusan khas malam raya 1 Syawal insya-Allah. InsyaAllah ini bukan yang ini terakhir untuk edisi khas Ramadan. Jangan bimbang. Jangan bimbang, ya. Kita akan teruskan pengajian online ni. Selagi mana ada PKP, sepanjang PKP kita akan adakan lagi jadual insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah sekiranya lagi sekali malam ni malam yang akhir,
Jadi rebut peluang Ramadan yang terakhir ini, hari ini Ramadan terakhir. Sekiranya malam ni malam akhir, besok 1 Syawal, inilah hari terakhir, hari Jumaat. Ya, ini apa? Rebut waktu ujung asar. Nak masuk maghrib tu. Dia ada 2 tu, waktu nak buka satu bab, satu waktu asar. Kita hari Jumaat, ada hadis yang sahih, iaitu doa yang makbul. Waktu ujung asar. Lepas asar tu, nak maghrib tu, minta Allah terima amalan kita. Minta Allah terima amalan kita yang cacat cacat merba ni. Minta Allah terima amalan kita. Minta Allah kenalkan diri dia pada kita. Dan mohon Allah Ta'ala bimbing kita sampailah kita bertemu dengan dia. InsyaAllah. Okey, baik. Ada cabutan bertuah ke? Tiket free umrah ke? Tu dia. Cabutan bertuah tu. Cabutan bertuah tu adalah cabutlah sendiri, agar sendiri yang bertuah. InsyaAllah. Baik. Jadi ambil peluang ujung asar nanti, ambil peluang. Dah masak semua tu, ambil peluang, duduk sebentar, sejenak, tafakur dan murajaah atau muraqabah, dekatkan diri, muraqabah, muhasabah dengan Allah atas segala amalan yang kita dah buat selama hari ini. Tahu dah banyak cacat cecelanya, tapi mintalah Allah Ta'ala dengan rahmatnya, terimalah ketidaksempurnaan apa yang ada ni, menyesallah atas segala kelalaian yang ada. Jangan lupa doakan saya, insyaAllah di ujung asar dan akhir kita iftar nanti, supaya kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan supaya apa saja kesusahan keadaan kita pun, kita tidak terkesan dengan keadaan, insyaAllah. Khair. Jadi cukup setakat itu. Minta maaf banyak di atas terkurang kata, terkasar bicara. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.